Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. 29 September 2021, Hari Rabu. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat tengah hari kepada anda semua penonton Wanita hari ini. Apa khabar anda semua? Kalau boleh kongsikan khabar anda di Facebook Live kami. Kalau anda menonton kami di Facebook Live. Kepada anda menonton kami di Kaca TV, jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook WHI TV3. Hari ini anda bersama saya Hawa dan juga Sugita. Ya, Hawa, dan hari ini 29 September juga merupakan Hari Jantung Sedunia. Jadi jantung kita amatlah orang kata berharga, hargainya, jaga kesihatan anda, jaga jantung anda. Okey. Baik Hawa, kita seperti biasa sebelum kita ke topik kita, kami akan berkongsi bersama dengan anda sedikit update berkaitan dengan COVID dan juga kisah menarik yang ingin kami kongsikan. Dan kalau kita lihat bilangan kes COVID yang direkodkan setakat semalam adalah sebanyak 11,332 kes. Naik sedikit berbanding dengan bilangan kes yang kami kongsikan semalam, tetapi tidaklah begitu drastik bilangan kes yang orang kata angka baharu ini. Kalau dapat kita kongsikan, di Selangor kembali mencatatkan angka melebihi 1,000, iaitu 1,231 kes. Di Kelantan 1,088 kes, Johor 1,309 kes, Sarawak 2,358 kes. Angkanya masih lagi tinggi. Kita tahu kelonggaran telah pun diberikan di kebanyakan negeri. Kita gunakan kelonggaran itu sebaik mungkin untuk bekerja, untuk berehat. Tapi dalam masa yang sama, kepada anda yang belum lagi lengkap divaksinasi, kalau tak boleh masuk ke premis mana-mana, patuhlah kepada SOP. Jangan cuba untuk menyelit ataupun untuk menipu, kerana ada juga kes yang sebegitu. Nama cuba-cuba. Dan bercakap mengenai COVID ni, Hawa, saya adalah juga terbaca di Facebook dan juga di Twitter. Ada orang bertanya kepada YB Khairi Jamaluddin, di mana boleh tak kalau sewaktu saya bersalin, suami saya menemani saya, dan sudah terjawab persoalan anda, di mana semalam telah dikatakan yang bagi mereka, para suami yang sudah lengkap 2 dos suntikan vaksin COVID-19, anda boleh menemani isteri yang akan melahirkan anak dalam wad bersalin. Lega sedikit hati si isteri, tetapi pastikan suami anda sudah lengkap 2 dos. Baru selamat untuk anda, orang di sekeliling dan bayi yang akan dilahirkan. Itu satu, kena buat ujian saringan COVID-19, pastikan negatif dulu, baru boleh teman. Ya, betul. Okey, itu berkaitan dengan COVID, dan hari ini kisah menarik yang kami nak kongsikan bersama dengan anda adalah satu kisah yang tidak, orang kata, tak sedar hatilah bila saya baca. Sedihlah kita baca. Betul. Terutamanya dalam kalangan anda yang mempunyai haiwan peliharaan seperti kucing, kan. Ini kisah yang tular. Kerana ada dalam kalangan mereka ini, gara-gara nak berjimat, hantar haiwan mereka untuk dimandulkan ke, ataupun yang mengalami kesakitan ke klinik haiwan, dan menghantar kepada mereka yang bukan merupakan seorang doktor. Doktor palsu. Betul. Mereka tahu, ada dalam kalangan mereka tahu itu doktor palsu, tapi gara-gara nak berjimat, hantar juga. Akibatnya memang menyedihkan. Ada dua orang kata punca di sini. Satu yang tahu nak jimat duit, yang satu lagi tidak tahu yang itu adalah doktor haiwan palsu. Dan akibatnya perut haiwan itu koyak, usus dan juga organ dalaman lain terkeluar. Jadi selepas haiwan itu mengalami komplikasi ini, kosnya lebih tinggi. Di awalnya nak jimat duit, tetapi selepas itu kosnya lebih tinggi, dan ada orang kehilangan haiwan kesayangan mereka. Jadi fikir-fikirkanlah, dan sebelum anda menghantar haiwan anda ke mana-mana klinik haiwan, pastikan doktor itu adalah doktor yang orang kata bertauliah. Betul tu. Jaga-jaga, kita selidik dulu Okey, baik, hari ini kita ada 2 orang selebriti dengan kita, tapi dalam talian pelakon-pelakon untuk drama Budak Intan. Kita bersama dengan Arjali dan juga Intan Najwa. Hai, selamat tengah hari. Hello. Hai, selamat tengah hari. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Seorang tu tengah ke sesuatu tempat, okey, seorang lagi di rumah ya. Betul, saya sekarang berada di Al-Aqsa, Kedah. Okey, dekat utara sana tu. Okey, kita boleh mulakan dengan Arjali dulu ya. Arjali, apa Ya, saya. kisahnya budak intern ni? Okey, budak intern ni sebenarnya berkisah tentang saya sebagai seorang watak, sebagai bos, sebagai pengurus yang sangat cerewet. Kononnya dia yang paling handsome, dia yang paling talkative, dia yang paling smart, yang most educated dalam office tu. Wow. Bercakap tentang graphic design. So, dan saya memang suka usik orang. Saya suka mengganggu orang. Lagi-lagilah yang macam macam Bella yang tidak tahu bekerja, tidak tahu dengan image yang macam ala-ala kampung. So itu adalah aim saya untuk always kenakan dia. Okey. Bos di syarikat apa itu Arjali? Syarikat bagaimana? Di sebuah graphic designer. Betul. Okey, baik. Dan watak-watak Arja namanya apa? Alamak, saya ni tak tahu dia ingat watak saya. Okey, tak apa, kita tanya Intan pula. Intan, nama watak ingat tak, dan apa karakter yang dibawa Intan? Ada kelainan tak dalam karakter ini? Okey, saya adalah salah satu budak intern tu lah. Ah. Jadi saya berpegang watak sebagai Izzy. So Izzy ni adalah kiranya dia macam dalam group dia, kawan-kawan dia lah mastermind. Dia lah yang buat keputusan, yang ajak kawan-kawan dia intern dekat satu tempat yang sama. Macam tu. Yes. Mencabar tak pegang watak tu? Okey, agak mencabar sebab saya tak pernah intern tau before this. Baru nak tanya, so pernah intern ke tak sebelum ni? Yes. Okay, so ini adalah satu kelainan lah untuk saya. It's a different lah. But mencabar tu for me, untuk watak ni tak. Watak ni memang santai and it's fun and chemistry pun senang dapat. So bagi saya watak ni sangat-sangat senang lah untuk saya bawa, and dengan umur saya macam ni jadi senang saya nak sesuaikan dalam watak ni. Okey, watak tu senang nak bawa, tapi bekerja di bawah bos ini senang ataupun susah? Okay. Actually kita ramai bos tau. Dalam cerita ni, dalam budak-budak intern ni dia kena hadap dengan satu-satu bos. Antaranya watak yang Arjali pegang, dia bos kepada Bella, tapi saya pun adalah scene dengan Arja juga. So kita kena tahan dengan bos-bos garang ni. Skrip yang paling intern ingat apa? Line yang selalu I sebut antara banyak-banyak dengan kawan-kawan I always cakap dengan my budak-budak intern lah, kawan-kawan I cakap, we can do this together guys. Macam tu. Bagi semangat lah. Okay, we can do this together. Okay, dan Arja pula, pernah tak sebelum ini, okay sekarang dah bos lah, tapi di awal-awal kerjaya pernah tak jadi intern? Pernah? Okey, saya pernah dengan intern di Istana Budaya selama 6 bulan di sana. Jadi saya special kerana saya belajar teater dan seni persembahan di USM dulu. So bila saya perlu melakukan 6 bulan tempoh praktikal saya di Istana Budaya sebagai intern, jadi saya lakukan kerja untuk office boy dan sebagainya, dan saya juga membuat persembahan di Istana Budaya, dan saya juga diberi peluang untuk baca ikrar, baca doa dan sebagainya, dan saya rasa saya antara pelajar intern yang paling mewah di Malaysia. Wow. Proses intern kerana saya juga mendapat bayaran di Istana Budaya. Okey, sekarang dah upgrade lah, dah jadi bos Jadi dah. bos. Boleh tengok macam ni lah rasa dulu jadi intern. Dan bos ada orang kata line ataupun dialog dalam drama The Intern yang sering kali digunakan tak? Okey, saya ingat saya punya tagline kayak macam this is the best that you can do. So kalau you rasa ini yang you boleh buat, you can out from my office, kerana saya perlu sesuatu yang cukup hebat dan sempurna. Itu saya. Memang nampaklah memang bossy. perfectionist. Nampak bossy juga. Baik, Intan, kau boleh kongsikan mengenai menariknya drama Budak Intern ni berbanding dengan drama-drama lain yang biasa Intan bawakan? Okay, drama ni for me dia sangat-sangat dekat dengan budak-budak muda kat luar sana yang sedang intern. So cerita ni dia banyak ceritakan tentang ups and downs budak intern and friendship, betapa kuatnya friendship diorang, dan cerita ni sangat-sangat santai. So for me sangat sesuai untuk sesi keluarga. So semua boleh tengok. Okey, baik. Betul.
Arja, apa-apa nak tambah lagi? Okey, saya dah ingat dah nama saya dah. Apa dia, Arja? Ya, Encik Kasim. Encik Kasim. Encik Kasim, Encik Kasim. Betul. Saya Dan, nampak awak tengok phone awak kan tadi. Cari nama ke tu? Okey, tapi apa pun. Saya cuba recall. Okey, Encik Kasim, betul Encik Kasim. Okey, baik, Encik Kasim. Okey, baik. Malam ini adalah episod ketiga, betul? Ketiga, betul. Okey, Malam ini. mungkin bagi mereka yang belum lagi mula daripada episod pertama, kalau mereka menonton daripada episod ketiga ni, adakah mereka masih akan faham jalan cerita The Intern? Okey, bagi Encik Kasim, saya rasa ini adalah satu-satu yang drama yang mungkin pada the first 3 episode termasuk malam ni mungkin still masih lagi introduction, kita tak nampak lagi apa yang ingin diceritakan sebenarnya. Tapi pada all the intern student di luar sana, you have to watch the drama kerana anda akan belajar banyak benda. Dan kalau kita nampak message-nya adalah bila dapat bos-bos ataupun yang in charge intern macam saya ni, so you all akan belajar how to be a really great intern student sebenarnya. Really bagus untuk anda. Kalau dari Intan tu apa antara yang masyarakat ataupun penonton boleh manfaatkan apabila menonton budak intern ni, Intan? Ya, for me, bila you guys tengok cerita budak intern ni, you guys akan rasa bersemangat lah, which is dalam kita dalam budak intern ni memang bersemangat sangat untuk nak selesaikan each project. And also pengajaran yang ada dalam setiap episod tak boleh tamak. Kita kena jaga friendship walaupun kita nak dapatkan something, kita tak boleh lupa orang yang sama-sama susah senang dengan kita, which is kawan. Betul. Ya, dan juga kebaikan bila kita bekerja dalam teamwork kan. So kita sangat-sangat kuatkan dalam cerita budak intern ni. Okey, mesej yang cukup orang kata baguslah kan. Okey, baik. Tapi selain daripada The Intern ni, nak tahu apakah perkembangan terkini, projek-projek terbaru daripada Arja Lee dan juga Intan. Arja dahulu. Okey, macam Arja dah setahun mendiamkan diri ataupun berhijrah ke Kota Baru, Kelantan. It's been a year already. So saya saya dah habis dah master saya. So now I'm waiting for my Viva. Tahniah Arja. Thank you. Tunggu Viva ya. All the best. Thank you. Saya insyaAllah dapat jadi pensyarah di Universiti Malaysia Kelantan Bacok. InsyaAllah dalam bidang seni persembahan. Ya. Dan saya nak guna platform wanita hari ini juga. Thank you so much kerana menjemput Arja pada hari ini. Jadi Arja ingin mengumumkan bahawasanya Kelantan Exchange yang bakal berlangsung pada 11, 12, 13 November ini. So saya sebagai media dan publicity nak guna platform untuk menjemput anda di Kota Baru Kelantan, di Grand Renai Kota Baru. So dulu saya sebagai seorang talent, sekarang ni saya sebagai community pula. Saya jaga media dan publicity. Tahniah Datuk Maju Jaya. Ya. Intan pula, apakah perkembangan terkini dan projek-projek terbaru Intan? Okay, for now memang sekarang ni tengah busy sangat untuk syuting. Intan tengah siapkan untuk drama lah macam biasa. So until next year Intan akan siapkan untuk drama. Kita akan syuting untuk drama. Itulah perkembangan Intan. Yelah, setelah sekian lama tak dapat buat penggambaran kan. Mesti lega sangat sekarang ni. Orang kata it's good to be busy lah kan. Betul. Okey, baik. Terima kasih kami nak ucapkan kepada Arja Lee dan juga Intan Najwa. Jadi anda di rumah saksikan The Intern setiap hari Rabu dan Khamis jam 9.30 malam di TV9. Awak pernah kan jadi intern? Ya, saya dulu budak intern di Wanita Hari Ini. Betul. Saja saya tanya sebab saya tahu. Pengalaman tu memang sama. Memang perlukan kerjasama dengan rakan-rakan tu. Okey, baik. Kita ke topik kita pada hari ini, Hawa. Okey, Hawa. Rata-rata semua orang lah kan hari ini, semua orang kata transaksi kita, kerja-kerja kita semuanya berlaku dalam talian. Betul. Terutamanya medium yang kita guna sekarang ni adalah WhatsApp. WhatsApp tu antara medium utama kita kongsikan kita punya nombor akaun. Kita kongsikan pengalaman peribadi kita. Sedikit sebanyak kalau orang baca tu dia dah kenal dah siapa kita. Betul. Dan WhatsApp itu juga yang menjadi masalah kepada beberapa orang disebabkan oleh akaun WhatsApp ataupun WhatsApp mereka itu digodam, kena hack. Kita selalu dengar orang hack email, hack benda-benda lain lah, social media. Tetapi WhatsApp juga boleh kena hack. Adakah anda pernah menjadi mangsa di mana WhatsApp anda pernah digodam ataupun anda ditipu oleh seseorang yang menggodam WhatsApp
kawan anda. Ya, anda boleh kongsikan pengalaman anda di ruangan komen di Facebook WHI TV3. Kita akan kupaskan sama-sama bersama tetamu-tetamu kita selepas ini. WHI ingin berehat seketika, kita kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini, wanita hari ini. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menasihatkan orang ramai agar berwaspada taktik penipuan yang bertujuan mengambil alih akaun WhatsApp pengguna. Baru-baru ini tular mengenai penipuan melalui aplikasi WhatsApp. Taktik ini menggunakan pelbagai helah bagi memperdaya pengguna. Antaranya adalah dengan menyamar sebagai kaki tangan WhatsApp dan meminta pengguna menyerahkan kod pengesahan 6 digit yang diterima. Terbaru, aplikasi WhatsApp pelakon dan penyanyi Datuk Hatan juga digodam oleh individu yang tidak bertanggungjawab dan telah memperdaya beberapa kenalannya untuk memberikan wang. Selain itu, akibat daripada desakan hidup ketika musim pandemik COVID-19, ramai yang terpengaruh dengan tawaran kerja sambilan sebagai ejen pembelian melalui aplikasi WhatsApp sehingga mengakibatkan kerugian mencecah jutaan ringgit. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Selangor, Asisten Komisioner Muhammad Yazid Muhammad Yu, sebanyak 110 mangsa direkodkan dengan nilai kerugian 2.8 juta sepanjang tempoh 1 Januari hingga 13 September lalu. Penipuan sehingga melibatkan jutaan ringgit. Itu yang kita akan bincangkan pada hari ini, penipuan melalui WhatsApp. WhatsApp yang merupakan satu aplikasi yang digunakan kebanyakan daripada kita untuk bermesej, untuk menghantar dokumen dan sebagainya. Oleh itu, untuk membincangkan topik ini, kita bersama dengan Siraj Jalil, iaitu Presiden Persatuan Pengguna Cyber Malaysia dalam talian. Assalamualaikum Encik Siraj. Selamat tengah Waalaikumsalam hari. warahmatullahi. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari. Kita juga bersama dengan Encik Zaid Zaidi selaku Presiden Persatuan Seniman Malaysia. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari, selamat tengah hari. Okey, baik. Apa khabar awal, Sulita? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih ya kedua-duanya kerana bersama kami. Kita mulakan dengan Encik Siraj dulu. Kalau kita lihat media, portal-portal berita banyak kongsikan mengenai mangsa-mangsa yang tertipu disebabkan oleh scam, terutamanya di WhatsApp juga. Tapi sampai sekarang masih ada lagi yang ditipu. Kenapa tu Encik Siraj? Okey. Kalau kita sebut pada angka penipuan yang telah dilaporkan oleh PDRM daripada tahun 2019 hingga 2018 2019, angka sampai 2 tahun ni, jumlah dia lebih kurang 52,296 kes yang dilaporkan dengan kerugian 5.2 bilion ringgit. Wow. Bilion ya? 5.2 bilion, bukan juta, bilion. Dan di samping itu, jumlah mule account yang direkodkan, mule account maknanya akaun bank pihak ketiga yang dimanipulasi, lebih kurang 31,643. Itu angka yang dirangkumkan daripada 2018 hingga 2019. Itu yang dilaporkan kepada pihak PDRM. Dan saya yakin dan pasti jumlah yang dilaporkan, termasuk juga dilaporkan kepada pihak Persatuan Pengguna Cyber sebagai contoh, atau pihak CFM sebagai contoh, ataupun pihak agensi lain ataupun pihak-pihak yang tidak melaporkan, angkanya pasti lebih besar. Sebab penipuan dalam talian ni, dia bersangkut paut dengan kepenggunaan kita dalam internet tu. Kalau ramai menggunakan Facebook, maka akan ramailah sasaran pemangsa ni dalam platform Facebook. So semakin banyak platform yang kita gunakan, semakin banyaklah jalan-jalan yang boleh diusahakan oleh scammer ni untuk memperdaya mangsa tu. That's why angka dia semakin meningkat, ditambah pula kita tidak ada sistem pendidikan asas tentang kepenggunaan internet ni, menjadikan dia anchor kepada kita mudah terpedaya mengikut tahap kemajuan teknologi itu sendiri.
Kita pun kena ambil tahu dia punya ciri-ciri tu kan. Betul, dan seperti yang dikongsikan Encik Siraj, kita tidak ada pendidikan asas itu bagaimana untuk menggunakan internet. Apatah lagi mungkin mereka yang kurang pengetahuan mengenai internet, seperti kalaulah mak-mak kita di kampung ataupun nenek kita yang menggunakan WhatsApp kan. Kalau mereka lihat mesej terus terpedaya, mudah untuk terpedaya. Ya. Sikit tambahan, Ya, kita silakan. jangan tanya orang di kampung dulu. Sujita kena tanya diri sama dengan Hawa. Siapa yang ajar Sujita dan Hawa menggunakan internet? Siapa yang mengajar anda berdua menggunakan Facebook? Ya. Jadi persoalan itu menjadi tanda tanya bukan pada anda berdua saja. Saya sendiri menggunakan internet ni dengan rasa pengetahuan sendiri. Mana tidak ada kawan di sekeliling mengajar, mak ayah saya tidak mengajar. Jadi kita menggunakan dengan kebebasan sebebas-bebasnya dalam internet tu menjadikan pengetahuan asas tu memang tidak ada, dia ada kecacamarbaan sedikit. Sebab kita belajar sendiri-sendiri. Betul. Dan saya setuju dengan apa yang Encik Siraj katakan, sebab kita yang di bandar ni pun mudah terpedaya. Seperti yang Encik katakanlah, kita belajar menggunakannya dengan pengetahuan kita sendiri. Baik, kita nak tanya kepada Encik Z. Kalau kita lihat pelakon veteran Encik Mubarak Majid, Datuk Hatan, Bel Ngasri pernah berkongsi pengalaman mereka di mana WhatsApp mereka telah digodam, dan Encik Z sendiri mempunyai pengalaman. Mungkin Encik Z boleh kongsikan pengalaman itu apabila mendapat mesej daripada pelakon veteran Encik Mubarak Majid. Dia memang benda ni memang banyak aduan lah. Artis-artis kena gondam especially WhatsApp sebab artis ni menjadi satu platform scammer untuk cuba menghack WhatsApp mereka, kerana mereka ni menjadi perhatian yang ramai, dan dalam masa yang sama dalam WhatsApp mereka mempunyai data yang kita boleh anggap orang-orang yang penting, orang-orang yang berduit dan sebagainya. Jadi bila baru-baru ni kita dapat aduan daripada Mubarak Majid, Hatan dan Bel dan saudara Bel kita, mereka cuba godam bermula daripada WhatsApp, di mana mereka kalau satu artis tu tidak mempunyai pengetahuan atau kurang arif, macam Brother Siraj kita cakap tadi, bila orang cuba dia create something, dia kata okey, kita nak tubuhkan satu grup untuk seniman sebagai contoh. So sepatutnya tak perlu minta permission pun, dia dah boleh buat dah grup tu. Tapi mungkin dia ingat benda tu bagus. Okey, bagus tak apa, tapi sekarang ni kita ada hantar satu kod. Nanti kod tu you bagi kat kita. Betul. Sebenarnya scammer ni dia dah download apps business WhatsApp tu tau. Dia dah dapat nombor kita ni, cuma kod tu datang kepada artis tersebut lah. So bila artis tu bagi, dia akan masukkan kod tu ke WhatsApp business yang dia orang dah download ikut nombor artis tersebut. Dan automatic WhatsApp tu WhatsApp artis tersebut pergi ke scammer tadi. Jadi bila scammer tadi dapat, so dia akan explore semua kontak-kontak nombor kita, dan dia akan mesej setiap artis, dia akan pinjam duit. Pinjam duit, dia mesej. Jadi kita ingat, mungkin abang Mubarak Majid ni dia tak ada bajet. Okeylah, kita bantu. Tapi bila kita bantu, masalahnya dia bagi account number yang bukan atas nama Mubarak Majid. Ada setengah tu pun tertipu juga. Dia ingat mungkin Mubarak Majid tak ada akaun atau sebagainya, pun boleh kena tipu dari sudut akaun ni. Masuk juga duit dan terkena daripada pinjaman daripada scammer ni yang mengatakan kononnya itu Mubarak Majid. Jadi benda-benda ni yang sebenarnya yang berlaku terhadap artis yang komplain kat kita, dan ramai lagi artis yang terkena macam ni sebab dia macam MLM. Lepas dia dapat satu artis ni, dia try artis lain pula sebab dia dapat contact number daripada abang Mubarak Majid ni. So dia jadi viral lah, sampailah kita sebagai seniman kena maklumkan kepada mereka yang Mubarak Majid tu dah kena hack. Jadi alert, jangan kalau diminta duit pinjaman dan sebagainya, itu bukan kita punya Mubarak Majid yang sebenar. Jadi dia punya ni dah kena scam lah. Jadi hati-hati, itu je kita boleh buat. Dan yang lain tu ikut proses seterusnya, buat laporan polis, SKMM dan sebagainya. Itu pengalaman daripada selebriti, artis yang memang dikenali ramai, maklumat mereka di internet. Semua orang boleh ambil tahu. Tapi kejadian ini berlaku juga dalam kalangan mereka. Orang lain juga ada dalam kalangan rakan-rakan saya terkena juga menggunakan nama mereka, dan penggodam ini seolah-olah mengenali seseorang itu dan WhatsApp rakan-rakan yang lain. Macam mana ini boleh terjadi, Encik Siraj? Seolah-olah dia kenal seseorang tu. Kalau ikutkan mangsa, kita pernah menerima laporan
baru-baru ni daripada seorang duta Malaysia di luar negara. Yang mana ditipu jugalah melalui cara kaedah yang diceritakan oleh saudara Zaidi tadi. Dan kenapa benda ni boleh berlaku, dan kalau ambil kepada tajuk tadi, penipuan dalam WhatsApp ni, sebab dia sumber komunikasi utama dunia hari ni. Dan di dalam negara kita terutamanya, WhatsApp adalah sumber komunikasi kepercayaan kita paling tinggi lah. Maknanya kalau saya WhatsApp Hawa, Hawa dah simpan nombor saya, maknanya yakin dan kita sentiasa berurusan, kita yakin individu ataupun identiti dalam internet tu adalah orang yang kita pasti, kita kenali. Jadi kalau berdasarkan kepercayaan dan kebergantungan kita terhadap aplikasi ini, dia membuatkan satu loophole yang panggil yang boleh dimanipulasi oleh scammer ni lah. Dan apabila scammer ni ditambah dengan elemen kepakaran menggodam itu tadi, that's why kita panggil penipuan cyber hari ni lebih kepada penipuan bersifat intelligence. Maksudnya dia ada kepakaran tertentu dalam mengeksploitasi sistem tertentu, ditambah dengan elemen conman scammer ni yang menipu, mengeksploitasi perasaan dan fizikal mangsa tadi. Okey, dan dia tidak akan terputus benda ni. Kalau kita bergantung dengan apa pun ke depan ni, kalau kita masih culas dari sudut teliti terhadap perkara tertentu dalam WhatsApp sebagai contoh, sekarang ni kita tengok orang boleh menyamar identiti. Okay. Dan benda ni kalau terlepas pandang oleh rakan-rakan tadi akan adalah contoh yang ditipu. Tapi antara benda lain yang lebih kritikal yang kita concern, usaha scammer dan penggodam ni menggodam WhatsApp mangsa untuk dijadikan medium untuk menghubungi pihak ketiga dan menipu pihak lain menggunakan nombor WhatsApp kita. Itu yang agak lebih kronik, sebab dia ada kaedah yang mungkin boleh bacalah, maknanya pendengar boleh baca, cari di carian Google. Forbes pun pernah keluarkan artikel ni, yang mana dia sangat mudah dieksploitasi lah WhatsApp ni, sebab melalui 6 kod yang dihantar melalui SMS, 6 OTP number tu, dan ditambah adanya sistem yang dijual di tempat pihak ketiga ni yang boleh dieksploitasi, yang boleh membaca SMS dalam phone kita. Maknanya OTP masuk, kita tak bagi pun dia boleh baca SMS dalam phone kita tu. Dan dia boleh take over WhatsApp, yang mana WhatsApp tadi dia guna pakai untuk menipu orang lain. Dan bila orang buat laporan, kita yang kena. Kita jadi suspek scam tu lah. Maknanya ada dua jenis mule account, satu mule on bank account, satu dia adalah mule on phone number itself. Scam ni akan berterusan, bukan sebab orang tu pandai ataupun tak ada pendidikan. Dia adalah sebab pengetahuan dan juga kesedaran seseorang tu terhadap trend semasa scam. Ini orang seperti yang Cik katakan, penipuan menggunakan kebijaksanaan sindiket di sebaliknya. Ya. Dan mungkin Encik Siraj, sedikit saya nak tanyalah. Tadi Encik ada kongsikan bagaimana WhatsApp ini berfungsi kan. Adakah kalau kita sering bertukar phone ataupun tukar kontak, nombor telefon, adakah ini kebarangkalian ini berlaku pada seseorang lebih tinggi? Dia kebarangkalian dia berlaku tindakan take over WhatsApp kita ni apabila kita kerap tukar WhatsApp di telefon kita. Contoh nombor telefon kita 012345 sampai 9. Sekarang kita pakai dekat Note 10 sebagai contoh. Kemudian selang seminggu kita tukar ke phone kita satu lagi nombor tadi ke iPhone 12 sebagai contoh. So kekerapan kita bertukar tu ada selang masa yang boleh dieksploitasi. Itu merujuk kepada artikel yang dikeluarkan oleh Forbes. Selang masa tu yang diguna pakai oleh penggodam ni nak manipulate WhatsApp tu. Tapi ada solusi yang dikepilkan bersamalah. Baik, kita nak tahu solusinya selepas ini. Tapi sebelum tu, jom kita saksikan pendapat dan juga pengalaman orang ramai di luar sana mengenai penipuan dalam WhatsApp ni. Jom kita saksikan. Saya pernah kena tipu. Waktu tu dari segi profile picture, dari segi status memang sama. Memang kawan saya punya status dan juga profile picture. And then waktu tu kawan saya WhatsApp, dia minta pinjam 200. Okay lah, saya pun tak ada tanya kenapa dia nak pinjam 200 ke apa. And then dia bagi saya account detail.
Yang pelik dia waktu tu, dia minta saya transferkan ke akaun adik dia. Dia kata adik dia perlukan 200 tu. Saya pun tanpa rasa ragu-ragu, saya tolong kawan saya pun transferlah 200 tu ke akaun yang dia bagilah. And then, tapi yang peliknya dekat situ, dari segi chatting memang lain, dari segi nombor phone pun memang lain, bukan nombor phone kawan saya. Tapi niat saya memang nak tolong kawan saya lah. So waktu tu memang bila beberapa hari lepas tu, saya nampak kawan saya up story dekat IG, dia kata kalau ada nombor yang menggunakan profile picture dia, WhatsApp minta duit, itu bukan dia, itu scam. Pernah berlaku apabila scammer menyamar sebagai kakak saya, dia minta nombor TAC 6 digit tu untuk membuat pembayaran. Tapi apabila saya kontak balik, rupanya individu tersebut bukanlah kakak saya. Jadi selamatlah saya tak bagi apa yang diminta. Pernah juga, tapi yang kawan saya ni minta tolong dengan saya untuk bayarkan barang order dia tu. Dan saya bayarkanlah sebab dia minta tolong dengan saya. Lepas tu dia kata dia akan bayar cash lepas jumpa. So minggu depannya bila saya jumpa, dia kata dia tak pernah minta pun saya bayarkan apa-apa. So bila cek balik WhatsApp tu, nombor tu orang lain. Itu dia antara pengalaman yang dikongsikan. Ada dalam kalangan mereka tertipu dengan ejen pelancongan. Misalnya hari itu nak ke Langkawi, sudah membuat pembayaran kerana lihat harganya murah sangat. Buat pembayaran, kemudiannya bila nak tahu update perkembangan terkini, kena block dekat WhatsApp. Itu antara penipuan lain pula. Jadi kita nak tanyalah kepada Zat kan, setelah hampir terkena tu, kita nak tahu apa yang membuatkan Zat pada waktu itu rasa curiga, rasa ini macam lain macam. Dia dia curiganya sebab yang mesej saya Mubarak Makcik, saya sangat kenal dia. Tapi bila dia kata nak bagi account number India, saya rasa pelik dah. Itu saya rasa pelik. Lepas tu saya tanyalah dengan dia. Saya dah rasa pelik. Saya tanya, abang pernah berlakon dengan saya? Cerita apa abang pernah berlakon? Terus dia tak boleh jawab. Dia diam terus. Jadi saya dah tahu dia memang tipu. Sebenarnya apa yang saya nak bagi tahu, scammer ni dia bukan saja dia scam WhatsApp. Malah dia scan bank account orang macam mana Brother Siraj kita cakap tadi. So dia ada link tu. Macam sebelum ni ada satu artis ni dia pernah kena di mana akaun dia pernah kena hack. Dalam masa sama, dia kena hack melalui WhatsApp. Daripada WhatsApp, dia dapat akaun bank. Daripada akaun bank dia ni pula, scammer ni scam yang lain-lain. Masuk ke akaun akaun dia, tapi dia boleh keluar duit melalui akaun tersebut. Jadi, dia scam orang lain pula. Bila dia scam orang lain, yang sebenarnya, bila kadang-kadang dia kata, ada yang cik punya ni ada barang di port. Tapi cik kena ambil lah. Ini disebabkan custom dan sebagainya. Tapi cik kena bayar 7,000 sebagai contoh. Jadi bila nak bayar 7,000 ni, nak bayar ke akaun mana? Dia bagi nombor akaun artis tersebut. So bila dia bagi akaun artis tersebut, akaun tu masuklah ke akaun artis tersebut dan dia boleh keluar melalui online bank artis tersebut. Sebab akaun online tu, sebab dia ada ni kan, dia ada akaun tag dia punya ni semua sebagainya lah. So bila mana yang scammer yang kena yang pasal port tadi tu, barang tak sampai, dia buat laporan polis, yang terkena artis tersebut. Sebab mesti atas akaun artis tersebut. Kan? Jadi tak pasal-pasal artis tu terpaksa kena ambil keterangan dan sebagainya. Lala dia kena bawa section 420. 420 dengan 424 kena tipu. Padahal bukan dia yang buat. Sebenarnya scammer tu yang buat. Daripada WhatsApp dia dapat kontak, pinjam duit tu satu. Dia punya SOP. Yang kedua account number tu. Kan? Dia pakai account number, bukan dia tipu artis tu, dia tipu orang lain. Tapi pakai artis tu punya account. Ataupun orang lain punya account yang dia dah scam account tu. Itu yang bila saya dapat dengan Mubarak Majid account number tu, dia bagi nombor orang India. Itu jadi memang saya kata, tak kena lah. Saya rasa orang India tu kena juga. Kan? Kena scam. Maknanya dia scam atas scam. Jadi benda ni yang sebenarnya kita risau sebab orang yang tak bersalah yang kena dakwa. Betul. Macam pakai account number dan sebagainya. Benda inilah yang terkena di bawah section 420 dan 424 kes tipu ni. Tak pasal-pasal mereka pula yang kena dakwa dan kena dipenjarakan. Disebabkan perkara ni. Ini yang sebenarnya yang saya kata, wah ini kalau macam ni tak betul lah, kesian lah. Orang-orang yang teranaya benda macam ni. Ini yang kita kena minta pakar macam Siraj ni, Brother Siraj.
dengan yang lain-lain bagi penerangan. Penerangan mengenai macam mana nak menyelesaikan masalah ni. Betul. Penyelesaian masalah tu amatlah penting Encik Z. Sebab Encik Siraj, kami ada perkongsian daripada penonton WHI. Nur Hisham berkata, baru 2 hari lepas my parents, ibu bapanya kena scam. Hampir RM5,000 dia scam. Terkejut tapi nak buat macam mana, benda tu dah terjadi. Ada solution tak nak bantu saya? Nak buat macam mana caranya? Nombor WhatsApp dan akaun masih ada dan amat besar nilainya, RM5,000 itu. Jadi bagaimana? Apa yang perlu dilakukannya, Encik Siraj? Encik Siraj kena unmute. Kami tak dengar. Okay. Bila sebut masalah solusi ni, ada banyak masalah yang berbeza solusi dia. Kalau kita ambil dulu pokok kepada persoalan kita tadi adalah solusi tentang melindungi WhatsApp kita. At least asasnya, dia tidak ada dalam internet ni solusi keselamatan tu 100%. Sampai bila-bila dia takkan ada 100% jamin selamat. Tak ada. Istilah tu tak wujud. Cuma untuk mengurangkan risiko, pihak pengendali apa-apa teknologi dalam ruang cyber ni biasa akan sediakanlah langkah keselamatan. Macam WhatsApp sendiri, dia dah sediakan 2FA, Two Factoring Authenticator. 2FA ni adalah metod yang common digunakan pakai dalam keselamatan cyber. Di pelbagai platform lah, email, kita punya Facebook kita, Instagram kita. So dalam aspek WhatsApp ni, perbincangan kita, please pergi ke bahagian setting, pergi ke bahagian privacy, ada turn on kita punya 2FA. 2FA tu, dan ada satu perkara lagi yang diminta, kalau boleh sila masukkan, iaitu kita punya email. Letaklah email yang genuine, jangan email tu kita letak email palsu. Sebab guna email ni nanti kalaulah ada orang berjaya take over WhatsApp kita, bila kita berhubung dengan pihak WhatsApp, mereka boleh tahu kita melalui email tadi. Sebab mungkin dia dah berjaya manipulate kan. Tapi at least kita ada satu layer lagi, email. Mungkin makan masa lah juga. Hackers tadi nak take over email pula. So apa saja method dekat dalam ruang cyber ni, apa saja aplikasi yang guna pakai, kalau penyedia apps teknologi tu adanya fungsi 2FA, please activate. Please aktifkan. Dan selain daripada itu, tolong install antivirus. Pakailah antivirus, at least dia akan ada keselesaan yang mana kita punya IP address kita akan disamakan sedikitlah oleh antivirus tu. Saya yakin ramai tak pakai antivirus dalam phone dia. Kita nak jimat duit tak renew antivirus. Akan hawa, saya yakin mungkin tak, kalau pakai boleh jawab dengan diri sendirilah. But please pakai antivirus. And persoalan yang diutarakan tadi tentang di-scam, saya yakin solusinya nak tanya macam mana nak dapat balik duit tu. Okey, angka kerugian kalau tengok yang saya sebut awal tadi, 5.2 bilion dilaporkan kepada pihak PDRM. Dan isu ni masih sedang dibincangkan, dan di pihak Persatuan Pengguna Cyber pun kami kadang-kadang sampai kasar juga bercakap dengan melalui terbuka, sebab kita melibatkan pelbagai pihak dasar pihak bank, daripada dasar daripada pihak SKMM sendiri, apatah lagi dari sudut pandang jenayah sudah pasti PDRM. Dan nilai kerugian tu, duit tu masuk ke poket scammer. Lepas tu orang ni sangat kaya dan diorang ni sentiasa boleh berubah-ubah dan menjana gerak manpower yang pelbagai. So dapatkan balik tadi tu ada satu polisi yang mungkin perlu ditekankan oleh pihak bank negara Malaysia sebagai contoh, sebab setakat hari ini dia tidak ada satu kaedah khusus macam mana boleh dapatkan balik duit dia sekiranya penjenayah tadi dapat ditangkap. Sehingga hari ini tidak ada kaedah khusus. Mungkin kalau ada pihak kerajaan tengok rancangan ni, benda ni adalah masalah rakyat, yang mana benda tu jelas, sebab mungkin tak kena pada kita hari ni, tapi kena pada anak-anak kita besok. Tak lama cepat mesti kena punya. Sebab kita makin lama makin hari akan bergantung dengan platform internet ni yang semakin hari semakin pelbagai lah. Maksudnya sekarang ni tanggungjawab diri sendirilah, seperti yang Encik Siraj kongsikan, 2FA, Two Factor Authentication, dan juga antivirus harus dipakai. Mungkin kalau nak masuk WhatsApp tu agak lambat sikit, kena masukkan 6 digit dulu sebelum buka WhatsApp, tapi lebih selamat. Betul. Okey, baik, sedikitlah daripada Encik Z, sedikit nasihat bagi mungkin bukan sahaja para seniman, bagi semua orang penggunaan lebih selamat.
Okey, macam saya cakap, macam Tuan Siraj cakap tadi, antivirus ni pun kadang-kadang scammer dia boleh gunakan antivirus tu untuk scam kita juga. Itu saya pasti sebab saya pakai Android pun saya kena juga. Okay. Itu pertama. Yang kedua, macam Saudara Siraj cakap, memang penguatkuasa tu perlu kita perketatkan di bawah Kementerian Komunikasi Multimedia Malaysia. Kita tahu Tan Sri Anwar Musa, YB Tan Sri Anwar Musa ni memang sangat proaktif. Dia dengar denyut nadi rakyat, macam mana dia selesaikan masalah industri. So masalah rakyat ni saya rasa melibatkan scammer ni, saya rasa dia boleh menyelesaikan dalam keadaan yang lebih baik lah. Sebab bila mana kalau SKMM di bawah mereka, patutnya SKMM lah kena bertanggungjawab selain daripada polis untuk menangani masalah ini, kerana kita lihat benda ni bukan saja kerugian daripada berbilion-bilion ringgit duit rakyat, malah mereka yang tidak bersalah teranaya di bawah, dia kena di bawah Seksyen 420, sedangkan dia orang pun terkena juga scam dengan scammer tersebut. Jadi benda ni sepatutnya kita kena tekankan sebab kita tak nak orang yang tak bersalah dipersalahkan. Dan itu yang kedua. Yang ketiga, mohon di bawah KKMM juga, Kementerian Komunikasi Multimedia, dia ada akta data peribadi ni. Bahawa akta data peribadi ni perketatkan benda tu sebab kadang-kadang tersebarnya maklumat mereka ni kerana akta data peribadi ni tidak begitu kukuh dan penguatkuasaan tidak begitu jelas. Jadi benda ni yang sepatutnya ditekankan oleh Kementerian Komunikasi Multimedia supaya berbilion-bilion duit rakyat tidak disalurkan kepada scammer dan kerugian berbilion-bilion ringgit duit mereka kerana kesusahan mereka ni tidak ada pembelaan. Dan kedua, undang-undang perlu diketatkan supaya orang-orang yang tak bersalah tidak teranaya dalam keadaan scammer ni. Itu dia. Penambahbaikan perlu dilakukan. Perlu dilakukan dan penguatkuasaan perlu ditekankan. Perlu diperketatkan. Okey, baik. Saya kira perkongsian daripada Encik Z dan juga Encik Siraj telah membuka mata ke semua orang yang sedang menonton sekarang ini, termasuklah kami berdua. Terima kasih kami nak ucapkan kepada Encik Siraj dan juga Encik Z Zaidi atas perkongsian. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Hawa, saya pasti seperti yang kedua-dua tetamu kita telah kongsikan, selagi kita menggunakan mana-mana aplikasi, risiko itu ada. Tapi yang penting kita harus ambil tahu, tambah pengetahuan itu dan ambil seperti yang Cik Siraj kongsikanlah, install antivirus, muat turun antivirus, 2FA tadi tu. Betul, kita ambil iktibar daripada itu. Itu mengenai topik kita pada hari ini, penipuan melalui WhatsApp. Kita nak berehat dulu seketika. Selepas ini kita akan bersama dengan seorang selebriti yang akan menghiburkan kita. Jangan tapi sebelum itu, kami nak kongsikan juga bersama dengan anda tips daripada rakan wartawan kami Syifa, bagaimana nak jadi pengguna yang lebih bijak. Saya ada satu tips yang saya nak kongsikan kepada anda semua untuk mengelak diri kita daripada menjadi mangsa hackers ni dan melindungi kita punya data peribadi ataupun melindungi kita punya WhatsApp. Okey, first kali kita pergi dekat bahagian WhatsApp. Lepas tu kita pergi dekat bahagian account. Dekat sini dia ada tulis two-step verification. So kita ambil two-step verification ni, kita masukkan number kod kita. Dekat sini saya masukkan nombor apa-apa je. Okey, lepas tu dia ada minta kita untuk verification code. Okey, lepas kita dah double confirmkan kita punya code, kita tekan next. Selepas kita dah verify kita punya account ni, so dekat sini susahlah untuk para penggodam hackers ni nak hack kita punya WhatsApp. So diharapkan tips yang saya kongsikan ni dapat membantu anda dan elakkan daripada kita menjadi mangsa seterusnya. Wanita hari ini, hari ini. Mencuri aku setiap malam, ku teringatkan wajahnya. Adakah dia sama merinduiku? Berharap engkau kan mendengar lagu ini dariku. Lama sudah tak ku dendangkan untukmu. Selalu kau menghiburkan malamku. Kini
yang selalu menyinari hidupku. Ingin ku selalu melihat dirimu, kasihku. Ku doakan agar kau bahagia bersama dengan si dia. Namamu selalu dalam ingatanku, Nurul. Itu dia Vito Beto dengan lagu terbarunya Nurul. Jadi kita terus bersama dengan Vito yang sudah pun terhubung dalam talian. Hai, selamat tengah hari Vito. Hello. Hai, Assalamualaikum. Hai. Waalaikumsalam Vito. Hai. Sihat ya? Sihat, Alhamdulillah. Okey, baik Vito, kita dah dengarkan tadi lagu Nurul tu agak sayulah juga kan. Jadi mungkin Vito terus kongsikan apakah mesej di sebalik lagu Nurul itu dan untuk siapa lagu tu? Nurul tu siapa? Okey, pertama sekali lagu ni berkisahkan tentang dia lebih kepada macam throwback lah ataupun mengimbau kembali kenangan-kenangan manis sewaktu bersama pasangan. And then mesej saya tak tujukan, lagu ni saya tak tujukan kepada seseorang ataupun siapa-siapa, dia lebih kepada umum. Sebab saya gunakan tajuk Nurul ni, nama Nurul ni kita lebihkan kepada umum. Kita nak sampaikan lagu ni kepada terutamanya perempuan lah sebab ini lebih kepada orang ramai. Itu dia. Jadi apa kisah yang nak disampaikan tu melalui lagu ni? Kisah yang disampaikan dia cuma macam teringat ataupun rindu, dia bukan kepada rindu sangat, dia lebih kepada mengimbau balilah kenangan-kenangan manis bersama. Itu je. Dan Vito, mungkin Vito boleh kongsikan jugalah penulisan liriknya, komposer lagu ini, siapakah mereka di sebalik lagu ini? Okey. Lagu Nurul ni sepenuhnya ciptaan Vito sendiri, lirik Vito sepenuhnya Vito sendiri, kompos cuma arrangement dari Apak Harry Khalifah. Dia tak sebut, sebab tu kita tanya. Sebab dia sebut juga. Tadi tanya Vito atas lagu Nurul ini yang sudah 1 bulan ya keluar. Dan Hawa, saya sempatlah juga tengok di YouTube. Ramai orang suka lagu ni. Kata dia dah lama tak dengar lagu sebegini. Orang kata penerimaannya amatlah bagus. Jadi reaksi Vito daripada peminat-peminat Vito sendiri. So far Alhamdulillah, Beto nak terima kasih kepada semua pendengar dan juga supporter-supporter Beto yang selalu menyokong Beto, yang support semua lagu-lagu Beto. So far lagu Nurul ni Alhamdulillah lah, dalam kita dah sebulan lebih, baru je lepas 1 bulan kita release lagu ni. Cakap macam mana ya, dia punya pencapaian dia memberasankan. Alhamdulillah kita boleh terima dah sekarang dah cecah dah nak 200k view. Alhamdulillah. Tahniah. Itulah dia, bila kita baca komen-komen pun Sugi, sebuah komen-komen yang cukup positif. Semua nak dengar lagi lagu-lagu dari Vito Beto. Mungkin perancangan selepas ni apa pula? Perancangan selepas ni Beto masih fokus untuk terus kekalkan momentum untuk terus buat lagu. Nak cakap macam mana ya, lagu yang duet masih lagi vibe-vibe macam lagu-lagu sebelum ni. Kita akan fokus sebab Beto banyak yang belum saya release, banyak lagi. Ada perancangan untuk duet dengan sesiapa tak? Kalau duet, sebenarnya kita ada plan nak duet. Saya pun ada cita-cita nak berduet artis, tapi buat masa sekarang saya nak fokus untuk single dulu. Saya nak
nak riliskan dulu mana lagu-lagu yang saya buat sebelum yang diriliskan. Okey, baik. Apa Mungkin pun lepas yang ni Vito kalau dah lagu yang itu akan cuba untuk duet mana-mana artis. Okey, tapi saya pasti apa pun yang Vito keluarkan, single ataupun duet, pastinya akan ada sokongan daripada peminat. Baik, Vito, di sini mungkin Vito boleh kongsikan laman IG dan di mana pendengar boleh mendengar lagu Nurul ini. Okey. By the way, korang boleh follow Beto, Instagram Beto, Beto BITO BYTO, dan juga Facebook, Twitter, TikTok dan semua Beto. Dan jangan lupa dengarkan Beto Nurul di YouTube channel Rusa Muzik, dan semua lagu Beto ada dekat situ. Okey, terima kasih banyak-banyak Beto kerana bersama WHI pada ini. Terima kasih Vito, jaga diri. Okey, itu dia Vito Beto dengan lagu terbarunya Nurul. Anda yang belum dengar, pergilah dengar cepat-cepat. Tapi waktu hujan macam ni kalau dengar sayulah juga. Waktu hujan tiba-tiba bunyi buruh tadi ya. Okey, kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini. Kembali lagi di Wanita Hari Ini. Terima kasih kerana masih setia lagi bersama kami. Apa yang kita harapkan anda semua mendapat manfaat berdasarkan perkongsian pada hari ini. Penipuan melalui WhatsApp. Ambillah langkah berwaspada. Betul. Ingatkan kepada orang sekeliling anda, berhati-hati ya apabila gunakan WhatsApp ni. Dan esok kita akan kembali dengan topik kerana mulut. Biasa kalau kita cakap kerana mulut badan binasa, tapi ini mengenai penyakit disebabkan oleh mulut. Sama-sama kita bincangkan esok jam 12.30 hari. Nak ketahui lebih lanjut, jangan lupa esok jam 12.30 hari seperti yang Hawa dah kongsikan. Terima kasih untuk komen-komen anda di laman Facebook kami. Jaga diri, ikut SOP. Jumpa lagi. Terima kasih. Bye-bye. Berani pendidik puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya, usahawanti, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi, dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik, puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada